Banyak jenis dan bunyi burung yang kita dapat jadikan petunjuk tuan. Lain burung, lain bunyi, lain juga maksudnya. Betul Winston, that is true, betul benda tu. Betul. Tuan macam mana nak berguru dengan tuan? Amsyar nak berguru dengan saya sebab anda lelaki kan, jadi dia punya yuran dia tu 1 jam 1,500. 1 jam duduk dengan saya 1,500. Hotel saya kena bayar lah, duit minyak pun confirm lah. Itu kalau nak berguru dengan saya lah. Tapi kalau perempuan itu dia lain lah, dia tengok. Tak payahlah guru dengan saya. Ramai lagi tok-tok guru yang ada dekat Malaysia ni, percaya je kat saya. Ramai. Okay. Saya bukan pandai sangat pun, pandai sikit-sikit je. Anda boleh cari TikTok Pendekar Rimba. Okay, pergi kursus dengan dia. Okay, kursus dengan dia. Saya bukan tak sudi, tapi kerana saya lebih tumpukan kepada semi bisnes. Okay, saya kongsi ilmu saya dalam TikTok dan kepada orang-orang rapat-rapat saya. Kalau nak buat spesifik, saya tak dapat buat. Khas untuk tu saya takkan buat. Okey, kejap. Kenapalah benda ni jadi? Oh, dia dah longgar. Tak kuat dah sebenarnya ni. Nak kena bubuh minyak lintah ni bagi dia kuat sikit. Okey, saya baca komen. 50 komen lagi belum baca. Terima kasih ni. Siapa yang bagi gift banyak ni? Wan Muhammad Nazari lagi. Oh, roti canai lagi. Oh. Petua untuk happy ending apa tuan? Akil Abdullah. Petua untuk happy ending bayar mahal sikit bang. Bayar mahal sikit bang. Murah-murah tak lepas bang. Tak lepas bang. Ni semua orang nakai orang ni. Pulau Songsong ada apa pun seram tak tuan? Tak tahu, tak dengar pula cerita pasal tu. Hantu pernah kena sampuk dengan tuan ke? Hantu pernah kena sampuk dengan tuan? Yang tu pernah. Yang tu pernah. Kan yang tu pernah. Kan? Siapa suruh dia timbul duduk konon dekat belakang pokok tu? Kita pergi menyusup, terjekah dia lari. So tuan, syok betul lain filter tu. Habis tu, tuan tulis buku, bab tulis buku saya takkan tulis. Saya orang baling, oh ya kah? Gunung Jerai penuh orang, biasa hujung minggu. Komando Mak Saleh tahu ke pasal hutan kita tuan? Dia tahu juga. Jangan kata mereka tak tahu, mereka tahu juga. Tapi kita ada advantage lah. Kita tu maksud dia orang yang belajar lah. Okay, clear? Ada cerita semalam perempuan kena masuk jin, menari jin tu artis ke? Apa benda pula tu? Tuan, kat hutan jin apa yang banyak? Jin. Okey, kejap. Tuan cerita solar storm, alamak. Saya dah macam profesor tahu korang tanya saya dah. Tuan ajak saya kalau nak visit alam bunian. Ada. 27 bulan ni saya nak masuk alam, saya nak pergi jumpa dengan Puteri Bunian. Ada dekat stadium Darul Aman. Jumpa kami dekat sana. 27 sampai 31. Di stadium Darul Aman Alostar. Iklan. Ni kan ada iklan malam-malam ni. Tuan, komando-komando duduk hutan steady je. Memang lah. Kalau murah tergantung tuan. Perlu ke kencing dalam hutan kena minta nenek? Mana perlu minta? Jangan minta dan jangan sebut kepada orang Islam. Jangan. Kan? Mana ada tok nenek kita? Saya dah cakap dah. Tok nenek aku tak ada. Tok nenek aku dalam kubur. Yang kita apa kena mengena tok nenek kita dia dekat hutan lah. Tak ada kena mengena langsung. Okay? Tak ada kena mengena pun. Jangan duk sebut benda macam tu. Kan? Kalau anda sebut dan anda yakin, boleh jatuh syirik. Tu orang-orang zaman dulu dia buat kesilapan, janganlah ikut. Terima kasih. Ada cowboy. Dan orang zaman-zaman dulu tu dia buat kesilapan, tak payahlah ikut. Itu cara dia mendidik zaman dulu kan. Tak payahlah. Okay? Pass is pass. Kita baca bismillah ke, kita baca apa-apa, bacalah. Terima kasih, banyak gift malam ni. Kena happy-happy je nanti yang sekarang masalah. Kalau bau masakan dalam hutan tuan, orang masak kari, kenapa? Kalau saya cari, siapa masak kari dalam hutan ni menarik? Kalau saya lah.
Tuan hari tu ada buat konten tak tuan? Tuan bila nak jumpa Tok Mat? Saya hari-hari jumpa Tok Mat. Besok nak pergi jumpa lagi. Jin-jin saya tak tahu. Jintan manis, jintan putih saya tahu. Ha, betul. Tuan hutan, ekspedisi tour dalam hutan. Tuan cerita pasal Camp Hobart. Nak kencing tu, inilah. Jangan takut sangat. Cuma dia ada disiplin dia. Sebab tu nama dia dakwah. Sebab tu kalau anda tengok dalam video saya tu, saya ringkaskan. Saya dengan harapan, saya anak-anak muda akan mencari jawapan. Kenapa Tuan Fitri tak bagi kencing dekat lubang-lubang? Kenapa Tuan Fitri tak bagi kencing dekat air ni? Rupa-rupanya ada dalam hadis. Yang tu saya nak. Takkan saya nak bagi tahu Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam macam ni mengikut kitab hadis yang bernombor sekian mengatakan bahawa janganlah kamu kencing sekian. Kalau saya buat konten macam tu, konten saya akan jadi Ustaz Al-Fazil, Ustaz Al-Syekh Muhammad Fitri Al-Tuan Hutani. Okey. Saya tak nak buat macam tu. Jadi saya punya dakwah tu dengan cara lembut dan bersahaja. Okey. Dengan harapan saya nak orang-orang muda atau orang-orang yang tak tahu kan, Al-TikToki, betul, Al-TikToki. Al-Fazil Syekh Ustaz Dr. Al-Muhammad Fitri Al-TikToki. Kan? Al-TikToki Al-Hutani. Jadi saya berdakwah dengan cara lembut je. Saya betul, jangan kencing macam ni. Jangan kencing. Dengan harapan mereka macam mana? Kenapa Tuan Fitri tak pergi kencing dekat lubang-lubang? Rupa-rupanya ada dalam hadis. Rupa-rupanya ada dalam adab, dalam kitab akhlak dengan akhlak kita dengan makhluk Allah yang lain seperti tumbuh-tumbuhan dan juga tu. Rupanya ada macam ni dalam kitab, iaitu mengatakan jangan menzalimi manusia. Sebab tu kata jangan kencing kat laluan semut tu. Doa makhluk tak nanya tu. Jadi itu yang saya slow-slow saya buat. Okey. Bila kita cakap itu orang kalau saya cakap dia okey. Saya ini tak jadilah TikTok tautan, dia akan jadilah TikTok Al-Ustaz Al-Fazil semua. Automatik orang anak-anak muda, alamak ni ustaz lah geng. Kan? Mereka tak boleh rapat dengan saya. Okey. Okey. Tuan kalau betul-betul tak boleh tahan boleh ke? Apa dia? Tak boleh tahan apa? Buka seluar kencing. Bumi ni kita ni dalam hutan tu, satu hutan tandas. Cuma jagalah tempat-tempat yang saya pesan tu, tak payahlah. Bang katanya kalau kena patuk ada ular dalam hutan, apa perlu kita buat? Saya dah ada video mengenai itu, ada 3. Tengok kat sini ada bawah sekali. Tapi kadang-kadang bila kena patuk, memang kita pun gelabah, gabrah. Kita, jangan kata anda, saya sendiri pun. Jangan terkejut, saya sendiri pun of course kalau saya kena patuk, saya sendiri akan jadi gelabah. Kan? Cuma sedikit pengetahuan daripada apa yang saya tahu, macam makan rebung, lepas tu ada bacaan dia kalau nak baca, sebab ini nama je first aid kan. Rebung, garam batu, kalau ada bawa garam batu, tak ada air garam pun tak apa, baca Al-Fatihah. Semua tu saya dah bagi dah. Nama pun first aid, kemudian cara hospital lah. Kalau direct hadis Al-Quran, lari anak muda nakal-nakal ni. Ya, betul. Kan? Tuan resort kat Udon Jerai tu tak ada gangguan ke? Tengok macam menarik je. Mana dah. Kalau anda ni, Zepi, saya jawab jujur daripada hati. Resort dia tanya, resort kat atas Gunung Jerai tu tak ada gangguan ke? Tengok macam menarik je. Zepi. Dia sebenarnya kan, kalau dekat resort kat atas Gunung Jerai tu memang ada gangguan. Memang ada gangguan, saya cakap tu terang. Okay. Gangguan dia dengan cara macam ni tau. Kata kalau anda check in dengan awek, nanti anda akan diganggu. Tiba-tiba kena dapat ketukan kat pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Kami daripada Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Siapakah kamu? Dia macam tu. Kalau lepas tu, kalau anda pergi dengan bini kan, anda pergi dengan bini anda dah kahwin, pergi dengan isteri, duduk dekat Gunung Jerai tu,
dalam resort tu, malam-malam memang anda kena ganggu. Memang kena ganggu. Sebab sejuk, guys. Bini anda sejuk, anda nak tidur, tiba-tiba kena peluk. Ish, siapa peluk aku ni? Astaghfirullahalazim. Kenapa muka dia putih? Oh, punya pakai bedak sejuk. Oh, bini aku. Memang kena ganggu, guys. Selain daripada tu, tak ada gangguan. Dia ada 2 jenis gangguan je. Dan kalau bawa anak-anak kecil, dia ada ganggu kan? Sebab dia atas tu sejuk kan. Nak tidur sehari baru, nak tidur dengan bini, anak datang menyelit kat tengah. Anak tu akan buat gangguan. Dia akan tiba-tiba tengah malam, anak tu daripada bilik sebelah, dia akan datang tidur dekat menyelit ke sebelah mak ayah. Itulah gangguan-gangguan yang akan anda alami kalau tidur di resort Gunung Jerai. Okay? Saya cakap benda betul buat. Muka memang serius. Muka serius kena confident. Confident ni cakap. Okay. Pukul dekat pukul 1 kan, korang nak berserius. Tapi betul, saya cakap, saya walaupun gurau, saya tetap cakap benar-benar. Sebab siapa dia yang seorang tu, dia tu suka buat Nabi tersenyum. Dia suka sangat bergurau. Dan Rasulullah sendiri pun kadang-kadang bergurau, tapi Rasulullah bergurau dengan cara benda betul. Dia bergurau tapi dia cakap benda betul. Okay. Buat macam tu lah juga. Kan? Mula dah gula-gula. Saya pernah duduk situ, duduk sorang-sorang dalam bilik. Alhamdulillah, okey, tak ada apa. Okey. Dahi jangan berkerut. Betul, dahi jangan berkerut. Dia kena tenang je. Ada wam-wam san. Dia bercakap ni tengah-tengah malam ni pada, kalau anda tak biasa buat live, kan? Anda kena ni. Bercakap tu anda kena, apa kata orang? Kena ada confident. Kena ada confident tu. Ada wawasan. Dia kena bertenang. Kan? Confident tu penting. Betul. Nur Aiman tu apa dia? Okay. Layanlah saya sampai pagi. Saya duduk sini tak apa sebab bini tak ada. Bini tak ada kat rumah, dia orang balik kampung, saya duduk sorang-sorang kat rumah. Layan sampai pagi pun tak apa. Jadim tak jadim belakang kira. Sahabat Rasul tu Nur Aiman. Betul Nur Aiman. Ya. Dia suka buat lawak, Rasulullah suka kat dia. Okay. Lone Ranger tu bukan malam ni, dah 9 malam dah. Pernah tak tuan bertanya pada askar-askar Iban dulu tentang maksud petunjuk dari burung-burung tertentu? Ya. Dah. Saya dah tahu. Tapi benda tu tak boleh lah nak cakap dalam live. Rugilah. Ilmu tu ilmu mahal kot. Saya takkan bagi free ilmu-ilmu macam tu kepada ni, betul tak? Tuan nak tanya masa operasi pernah jumpa suku bungai. Suku bungai saya tak pernah jumpa. Suku bungai tu daripada mana, Jen? Duduk kawasan mana, Jen? Okay. Oh, ni jap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam hutan malam-malam buat apa ni, bang? Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Adinda Acap, apa khabar? Khabar baik, bang. Nak panggil abang ke? Nak panggil apa ni? Abang boleh, Jangan panggil pakcik, kena blok. Confirm saya blok. Okey. Uncle buat apa malam-malam dalam hutan ni, Uncle? Uncle pula dah. Uncle tu pakcik lah juga. Pakcik ah. Ni abang duduk kat hutan ni buat apa malam-malam ni? Tak ada ke hantu ke apa ke? Iyalah, dia macam ni. Kadang-kadang orang-orang yang abang macam menyeramkan ni. Habis tu dah duduk atas katil, kejap lah nak hilangkan, tunggu kejap. Tunjuklah. Atas meja, Cak. Abang ni meja. Yang pertama tahniah kerana dapat apa tu? Anugerah nombor 1 kan? Alhamdulillah. Macam mana? Aduh, abang Uncle ada nama tak nak saya panggil yang lebih selesa? Yang lebih selesa untuk kita lebih dekat lah. Panggil abang lah. Okey, abang takkan nak panggil abang hutan? Boleh, abang hutan pun boleh. Okey, abang hutan. Abang hutan kenal saya lah, maknanya abang hutan tahu saya mana award.
Ya, tahu. Allahu Akbar. Terima kasih bang. Terima kasih. Tanya. Terima kasih. Bukan macam tu bang. Ni dah betul. Abang tambah bawah ni satu. Ah, ni apa benda? Calling. Gaca, gaca. Oh ya ke? Oh, abang hutan selalu dekat hutan ke? Kadang-kadang lah, kadang-kadang. Oh, abang hutan ada apa-apa ke kat hutan tu? Bunyi air apa tu? Air? Bukan air. Ni handphone tu lagi. Tak awet mana. Awet pula dah. Entah orang mana tak mesej ni. Apa cakap tu? Bukan nah. Cakap tu ada awet. Astaghfirullahalazim. Bukan. Ada kantor lepas cakap. Awet. Acap. Ah. Saya pun kadang-kadang duk tengok kan duk nyanyi lagu Hai senangnya dalam hati. Sambung. Asyik. Sambung. Bang. Tak maulah nanti bini awak masuk lah. Bang, saya saja nak cerita. Tak kisahlah manager ke, general manager ke. Tapi kalau nyanyi lagu tu, yang tu datang, apa pangkat pun takut tau. Tak apa, kita bukan takut bini. Bini tu kadang-kadang menakutkan itu je. Kita tak takut bini. Minta maaf abang. Betul, abang tak takut bini tapi saya takut. Bini saya geram. Takut. Dia geram. Minum kopi Alain Semi abang buat lah. Abang ada jual kopi ke? Ya, abang founder produk. Oh, Alhamdulillah. Abang, saya saja boring-boring nak tunggu-tunggu kawan saya. Saya renda-renda nampak nama Abang Hutan kan. Macam satu benda yang nak tempat. Terima kasih Intan. Terima kasih Intan Nur Fatihah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, abang dekat hutan selalu buat apa? Kadang-kadang tenang-tenang fikiran. Kadang-kadang cari akar kayu. Bang, itu je. Kayu yang boleh buat kita jadi kuat. Kuat yang apa yang nak tu? Alah, kuat lah bang. Okay, abang dah keluar. Abang Hutan tengok mata saya, Abang Hutan mesti faham kuat apa. Okey. Saya dah buat dah pun. Jadi Lah, jadi tak jadi 40,000 kotak lah. ada ubat tu. Kopi Alain Semi. 2 tahun lebih dah abang Saya keluarkan. takut lah ada satu yang warna hijau tu saya minum, kepala saya pening bang. Berdenyut ke dia. Ni, abang buat produk siap dengan sijil. Abang ada 2 sijil. Makmal membuktikan tak ada bahan terlarang. Ui, baik bang, Itu yang penting. bagilah 2 uncang bang. Tak payahlah. Nanti mesej tepi lah. Abang hantar je lah. Baik, itu kalau bagi tu. Nak tahu jadi tak jadi, hang tanya Ustaz Syafiq Perai tu. Dengan ustaz-ustaz tu semua. Minum. Semua. Hang terlambat lah, Cap. Hang lambat. Boleh. Terima kasih kan yang bagi-bagi gift. Terima kasih. Baik bang. Lepas tu, contohlah dekat hutan bang kan. Saya tengok satu video yang ajar cara kencing kat hutan tu abang ke? Bukan Ya. Yang kena kais-kais dulu, lepas tu kencing tu. Abang kau lain? Abang lah. Ui, macam kucing bang. Kencing kais dulu. Biasa yang nak kencing kais-kais. Ni kucing je bang. Terima kasih. Itu maksudnya kucing lagi berdisiplin daripada kita, betul tak? Betul. Betul, kucing mana ada fitnah-fitnah orang, kutuk-kutuk belakang. Tahu tak apa. Kenapa? Okey bang, patah lah. Okey lah, macam zaman-zaman dulu kalau kita masuk dalam hutan bang kan. Nenek, moyang, cucu tempat kencing benda tu bukan tak elok ke sebut sebenarnya bang? Memang tak elok. Sebab tu abang perli dalam tu. Abang kata, mana ada tok nenek aku dalam ni? Hutan ni. Itu dipanggil kurafat. Habis apa yang sebetul-betulnya nak panggil kat situ waktu nak kencing tu? Tak ada panggil apa-apa. Paling tidak baca bismillah ataupun baca doa masuk tandas. Itu yang sebetul-betulnya dalam aku Itu je. Kata tiba-tiba tok nenek semua. Kan? Okey bang, dalam hutan ni dia bukan biasa-biasa bang. Dia ada banyak binatang buas, betul. Contoh dia ada pak belang. Dia juga ada macam-macam jenis haiwan buas. Jadi apa yang kita nak buat? Contoh saya tanya abang, saya tengah jalan-jalan, depan saya tu di seberang sungai tu ada pak belang berjalan. Saya tengok mata-mata, saya cuma ada 5 saat je untuk berfikir apa yang saya nak kena buat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa nak buat apa lagi? Dah bagi 5 saat je. Betul. Kalau lari pun belum tentu. Terlepas bang. Dia jangan bagi belakang. Jangan pergi belakang apa? Jangan bagi belakang badan kita kat dia. Habis contoh. Okey, kejap plekat saya nak terlucut lah bang kejap. Okey, contoh dia macam ni. Lain bagi pakailah seluar macam ni, seluar kain plekat. Alah bang, saya orang kampung. Baru RM10, dapat award berapa ribu. Kena. Okey bang, contoh kan. Okey, abang pak belang. Saya macam ni, jangan pusing belakang. Undur. Jadi kalau nak lari tu kena macam ni.
Takkan tak nak lagi. Ni. Ha? Undur. Pengalaman abang 4 kali. Ui, abang 4 kali abang jumpa. Depan-depan. Satu dekat Kampung Abdul Rahman, Jeli. Gua Musang, ke depan sikit Kampung Abdul Rahman. Dia masuk ke dalam tu. Itu kampung lebih masuk ke dalam. Kita sekali. Lepas tu dekat Bukit Perak adalah semua total 4 kali. So dia kena faham, harimau yang pertama tak suka manusia. Dengar ayat tu dulu. Kita suka kat dia. Sebab kita bukan makanan dia. Makanan dia adalah babi hutan, kancil, pelanduk, kijang. Tu makanan dia. Tapi bang, kenapa hari tu rimau kejar kawan saya? Adakah kawan saya perangai dia macam babi hutan bang? Itu mungkin ada. Okey, sambung balik bang. Okey, binatang kalau tanya kat Jabatan Penglihatan ke siapa pun yang biasa masuk hutan ni, yang menyerang manusia tu dia antara dua, antara dia cedera ataupun dia tua. Dia cedera atau dia tua. Dua tu je. Yelah, dia nak kejar babi hutan tak boleh. Dia tengok dia nak kejar babi hutan tak boleh. Dia dah 5-6 hari tak makan. Macam kita lah, kalau kita puasa Acap. Awak kalau puasa pun baru 1 hari puasa, tengok pen pun nampak macam hotdog. Betul tak? Pen ni nampak macam hotdog rasa nak makan rasa. Betul tak? Betul. Dah perut lapar. Ya. Masuk bazar Ramadan rasa nak telan satu bazar Ramadan tu. Betul. Itu manusia yang ada akal. Betul. Jadi bayangkan kalau rimau tu dia dah sakit, nak kejar tak boleh, kena bekas perangkap manusia buat, kena tembak, dia sakit. Kan? Lepas tu dia nak kejar babi hutan tak boleh, dia nampak orang lah. Itu dia. Jadi bang, contohlah kalau kita jumpa dengan rimau, dia tak makan orang, betul? Betul. Okey, tapi macam kita ajak slotok dulu dengan dia okey tak? Macam kita sembang-sembang dulu. Itu kena pergi Maybank. Pergi Maybank, insyaAllah kita boleh sotok. Biasa kita tiba-tiba ajak buat ASB lah, ajak buat itulah, insurans lah kan. Macam tu. Betul lah, ni pengalaman lah bang. Okey, sebelum saya, soalan seterusnya. Macam mana pula dengan alam bunian bang? Alam bunian, kenapa dengan alam bunian? Yelah, biasa kan dalam hutan ni takut kena sorok lah, apalah kan. Dia macam ni, Cak. Saya pun ada kawan bang, belum masuk dalam hutan dia dah hilang bang. Itu orang berhutang, Cak. Itulah, adakah dia kena sorok dengan bunian bang? Dia spesies bunian kat tu, Cap. Dia spesies juga tu. Itu lebih mistik daripada bunian betul. Okey, jadi itu memang kisah seram. Saya pun kena banyak kali dah, Cap. Bahaya tu. Betul. Dia akan datang dengan muka manis. Muka macam kau lah, Cap. Muka manis, tenang, cakap elok kan. Betul. Lepas tu tiba-tiba pinjam 200 boleh tak? Minggu depan aku bayar. Lepas tu hilang. Dah 8 tahun berlalu bang. Jadi pasal bunian abang kan, apa yang abang ada sedikitlah cerita apa macam mana tu ada bunian ke tak ada ke, abang kan abang hutan. Okey. Tak semua tempat ada bunian. Macam mana kita duduk, kita pergi jalan kat jalan raya pun tidak ada sepanjang jalan raya tu ada kampung, ada bandar, betul tak? Betul, setuju. Sama juga. Dekat hutan pun ada certain tempat saja yang ada perkampungan mereka, tempat mereka, itu saja. Kan? Dan mereka pun memilih juga. Tak adanya nak pilih orang macam tuan hutan, macam Acap, nak masuk dalam alam dia. Kan? Dia orang pun serabut tengok kita juga. Kan? Kena dia sorok banyak soal pula kan bang kan? Kena macam kalau kita masuk, kita kata, Bunian, mana TikTok kau punya line tak ada? Line internet kena line internet. Aku nak buat live ni. Aku biasa 12 malam aku live asal tak ada internet. Dia pun stres. Kalau patut orang tanya. Acap, patut orang tanya, kenapa asyik orang lelaki je kena? Memanglah kalau orang perempuan masuk lagi teruk. Kena beletih dia orang. Dia tak tahan. Betul lah bang, betul lah. Betul lah. Kalau tahu saya tanya abang benda ni dulu dah bang. Sebab itu kalau kita tengok, ikut pengalaman gurau-gurau juga. Tapi kalau kita tengok, selalunya orang yang diambil, yang disorokkan atau yang dipindahkan oleh orang bunian, tanyalah apa-apa bangsa, baik orang Melayu ke orang asli ke apa ke, majoriti tu, diorang semua orang baik-baik, tak banyak bercakap. Betul, setuju. Betul. Orang macam kita, malaon macam kita ni, mangkuk-mangkuk ayun macam kita ni, tak adanya bunian pun serabut tengok kita, kata buat masa ya. Baru ni kat Gerik ada kes, dia ambil pun budak-budak tafiz. Ya. Okeylah bang. Apa yang abang kongsikan dekat live saya pada malam ni sangat bermanfaat bang. Ada wam-wam-san. Ada wam-wam-san sikit. Jadi sedikit dapatlah saya kongsikan dengan viewer-viewer saya bang. Okey. Banyak ke viewer awak tu, Acap? Mentang-mentang dah menang. Sikit je viewer saya bang. Berapa guys? Tolong komen sikit viewer dia berapa, saya tak boleh tengok. Dalam tak ada lah ramai mana bang, alhamdulillah lah.
Ui, 20k. Saya nak 1k pun mau sesak napah. Ini semua yang baru keluar pada alam bunian, bang. Betul. Kita kena husnuzon. Betul. Husnuzon. Baru lepas ni tak ada dengar tu kan. Jadi bang, terima kasih segi acak saya. Okey. Cap. Saya pun tadi try abang acak saya. Terima kasih. Okey je, Cap. Ilmu. Saya tengok tak video abang yang nak kencing kena gais tu. Terima kasih bang. Terus Banyak dah ilmu hutan abang bagi tu. Dekat TikTok bang. InsyaAllah. Baik. Kita jumpa nanti. Saya minum, abang bayar ya. Okey je. Orang tua dia ni. Terima kasih. Nanti kopi jangan lupa. Alah, mesej alamat lah. Alamat PM tepi. 3 paket ah. Okey, on. Okey. Acak memang macam tu. Saya kadang-kadang tu tengok juga dia punya live dia. Macam-macam orang dia tu. Sebab tu je dah jadi apa? Johan TikTok Fest. Kan? Dia masuk bertanding tu. Bagus. Kan? Bagus. Sempat tahu acak biasalah. Dah tahu dah. Kan? Itu yang saya sebut tadi tu. Anak-anak muda. Kan? So, kalau saya gunakan karakter saya, macam mana saya nak merapat dengan anak muda? Macam mana saya nak berdakwah dengan anak muda? Kan? Betul tak? Muka tuan hutan macam ayah saya nampak aura menawan. Jangan sebut ayah. Saya dah cakap siapa panggil pakcik kena blok automatik. Bukti anak muda tertarik dengan video TikTok tuan, yalah. Macam tu lah. Kan? Social media lain, letaknya lain. Sini tu benda ni. Oi, terima kasih. Siapa bagi ni? Terima kasih. Tuan, contoh seluruh dunia berperang, okey? Boleh ke orang awam mengambil senjata juga untuk perang? Law of Armed Conflict. Okey, saya tolong jawab pada ikan janggut ya. Dia nama dia Law of Armed Conflict. Walaupun undang-undang Law of Armed Conflict ni, LOAC ni, orang jarang nak ikut, tapi dia adalah undang-undang yang semua negara gunalah. Okey, terima kasih bagi semua. Okey. Dia, kalau anda pegang senjata, anda sudah dipanggil combatant. Okey. Anda sudah diiktirafkan sebagai combatant. Anda orang awam, orang tengah berperang, anda pepegang senjata. Anda akan dipanggil sebagai combatant. Maksud combatant tu, walaupun anda tak pakai uniform tentera, kalau saya tentera, saya nampak anda pakai tu, saya akan tembak dah. Ikut undang-undang. Tapi perang tak ada siapa guna undang-undang, bang. Tak ada siapa pakai undang-undang. Itu masalah dengan perang ni. Banyak main, tuan. Dia belum tahu penangan Al-Hansami. Tunggu nanti. Tunggu. Okey. Hai pakcik, banyak korang panggil pakcik uncle. Tak apalah, panggil lah. Yang penting saya punya bini panggil saya abang. Itu penting. Bini saya muda, bayar korang. Tuan, betul ke orang tua-tua nak buang air kecil besar dautan penuh mutazil? Tak adalah. Kan saya cakap tadi dah. Tak wujud benda tu. Kan? Tak perlu. Baca bismillah. Baca doa masuk tandas. Baca auzubillah. Sudah. Acak tu siapa, tuan? Saya pun tak tahu. Tapi beliau memang sangat aktif dan ada follower juta dekat dalam TikTok. Saya sebagai orang baru dalam TikTok. Kan? Walaupun beliau lebih muda, tapi pengalaman beliau dalam TikTok lebih lama. So, saya menghormati beliau di atas pengalaman dan juga interaksi beliau dalam TikTok. Okey? Jangan kita macam ni. Kita orang yang tua, kita jangan fikir bahawa kita berada di mana-mana kita betul. Okay? Okay? Jadi macam saya, kalau saya tengok dalam TikTok, Acap ni dah lama dah saya perhati video kata, dahsyat dia ni. Kan? Dia banyak fan dia, dan walaupun dia buat untuk sonok-sonok, tapi okey, ada manfaat dia. Okay? Clear? Tuan pernah jumpa orang amal benda syirik atas gunung jerai tak? Banyak. Saya cakap tu terang. Banyak. Macam-macam. Dia macam ni tau. Kita tak boleh menuduh seseorang tu sehingga kita tahu bahawa benda tu syirik. Tetapi kalau dah sampai tahap dia benda tu betul-betul syirik, macam kita nampak dia bawa sesuatu benda dan dia puja benda tu, kita nampak tahu benda tu syirik. Tapi kalau setakat orang tu duduk, dia baca-baca, kita tak boleh tuduh dia syirik. Dia mungkin berzikir, dia mungkin menenangkan hati, dia mungkin berselawat, kita tak tahu.
Tapi kalau sampai ada benda-benda ritual yang dia buat, sampai pakai baju kuning, pakai itu, lepas tu buat baca kita duk perhati je. Kan? Dia kita tahu ini tak betul. Kan? Dia kena tahulah, sebab tu kata jangan menghukum cepat sangat sehingga kita tahu. Tapi soalan anda tu, tuan pernah jumpa orang amal benda syirik dalam Gunung Jerai? Banyak. Tu yang saya jawab. Banyak. Al-Hansami sangat function di musim-musim hujan ni. Tuan, saya nak tanya berapa lama tuan berkhidmat dekat Kem Desa Pahlawan daripada Yomat? Saya masuk 16 RMD Kem Desa Pahlawan tahun 1997. 95, 96, 96 kot. Sorry. 96, New Zealand. 97. Ya, 97. Keluar sana tahun 2000. 2000 ke awal 2001, macam tu lah. Pengalaman sesat hutan paya bakau, tuan. Paya bakau. Paya bakau. Satu benda tu tentang paya bakau ni, muka bumi dia akan berubah-ubah setiap kali air pasang air surut. Hutan paya bakau, lebih-lebih yang duduk sungai-sungai yang besar, kan, yang dekat, yang tak berapa jauh dengan laut, hutan dia tu sangat-sangat memeningkan kepala. Kerana walaupun anda tahu, katakanlah anda mahir, anda tahu, okey, aku mesti lalu macam ni. Lepas tu belok kanan, lepas tu terus, contoh. Masalahnya adalah, hutan bakau ni dia ada air pasang, air surut. Salah timing, salah masa berjalan, melekat. Itu belum kira bab selut, belum kira bab binatang. Binatang kat paya bakau ni banyaknya berbisa dan juga bahaya. Okay? Jadi pengalaman sesat tu, tak adalah sesat lama. Kan? Adalah tu. Tuan, boleh tak polis diletakkan bawah yang di Pertuan Agong sama macam tentera? Saya, kalau anda tanya boleh atau tidak, bila Agong ataupun Parlimen semua lembaga berbincang dan mereka kata boleh, maka boleh lah. Maksud dia, benda tu boleh dibuat? Boleh. Sebab hanya Al-Quran je tak boleh ubah. Perlembagaan negara boleh ubah. Al-Quran je tak boleh ubah. Perlembagaan negara manusia buat, boleh ubah. Kita punya negara, suka hati kita kena buat macam mana, betul tak? Tetapi, adakah relevan? Tu soalannya pula. Untuk meletakkan polis di bawah yang di Pertuan Agong. Tu soalan yang patut dijawab. Okay? Itu kena panjanglah cerita kau nak cakap, betul tak? Okay? Sebab yang Pertuan Agong dah pegang tentera. Mungkin boleh diletakkan di bawah timbalan yang di Pertuan Agong. Mungkin. Okay? Kalau Agong dah pegang tentera, timbalan yang di Pertuan Agong pegang polis diraja Malaysia. Mungkin. Siapa timbalan? Kan ada. Setuju saya punya pendapat. Okey, banyak yang komen, sampai 100. Tuan ada ilmu tarik ibu duit? Tak ada. Buat apa tarik-tarik benda-benda macam tu? Tuan, apa beza tentera Johor dengan ATM? Tentera Johor untuk jaga Johor saja dan juga istana. Hutan bakau bila air pasang boleh tengok rumah babi lalu ular kapak atas kepala. Betul-betul. Sebelah abang tu siapa? Entah. Tuan, kalau kat hutan tentera buat senjata jenis apa? Kami tak buat. Tuan, bukan polis diraja Malaysia ke? Yalah, custom pun diraja Malaysia juga. Tapi custom tak duduk bawah tu, betul tak? Mereka duduk di bawah kementerian masing-masing. Okey. Setuju? Janji jangan duduk bawah politik. Dia macam ni. Macam mana pun, menteri perlu ada. Walaupun katakanlah yang perlu ada ke? Tak perlu pun. Boleh je. Macam Sultan Brunei. Sultan Brunei adalah ketua negara. Sultan Brunei juga adalah Menteri Pertahanan. Boleh je. So, kan saya kata perlembagaan ni buatan manusia. Jadi kalau semua orang setuju,
Ubahlah, Quran je tak boleh ubah. Benda lain boleh ubah. Tuan cerita seram Adam. Alamak. Tuan sama tersempak harimau tadi. Apa tindakan boleh jumpa? Undur. Undur. Duduk diam. Tapi ingat bila perangai harimau belang, harimau ni susah nak jumpa. Tapi perangai dia macam ni. Kalau anda terjumpa ni harimau, macam mana nak lakonkan? Ni harimau. Ni anda. Jalan. Alamak, harimau. Undur. Katakanlah anda datang, lepas tu, dia terkejut, anda terkejut. Anda bundur, dia pun melompat. Tapi ingat, dia bukan lompat hilangkan diri tau. Perangai harimau, dia adalah curious. Harimau ni, dia ada sifat curious. Dia nak ambil tahu. Kalau dia terkejut, dia akan patah balik, dia akan pusing balik. Dalam hutan tu dia pusing balik, dia akan tengok. Dia akan tunggu anda sebelah sini, dia tengok anda. Tu perangai harimau. Dia akan tengok, apa benda yang buat aku terkejut ni, dia akan patah balik. Tapi bukan patah balik ke macam tu. Dia akan buat bentuk bentuk U. Dia pusing, dia akan tunggu depan sana. Tu perangai harimau. Ini ilmu pengetahuan baru saya bagi ni. Okay. Tapi itulah, kalau jumpa, berundur. Kalau boleh, besarkan badan kita. Besarkan badan. Besarkan badan dengan cara apa? Macam angkat tangan, macam tu besarkan. Kan? Jangan bergerak macam tu. Kan? Pelan-pelan. Selain tu mengucap, tak apa lagi. Kan? Mengucap 2 kalimah syahadah lah. Kan? Orang boleh kata, kalau jumpa harimau azan, bang. Kalau jumpa depan-depan, nak keluar suara, telan helio pun tak boleh. Okey. Orang boleh cakap, kalau kita nampak harimau, kita azan. Cakap boleh bang, mai sini. Buat depan mata saya tengok. Orang ada pengalaman dah pun jumpa. Memang nak bercakap apa pun payah dah waktu tu. Nak telan helio pun tak boleh. Mata sebab terkejut. Okey. Tuan buat macam mana? Sama. Saya bundur, duduk diam. Orang kata sapu bawang putih. Betul. Tuan pernah bertugas 14? Saya tak pernah bertugas 14. Saya biasa pergilah camp 14 tu, semua camp untuk Malaysia. Saya pusing. Suara anjing menyalak dah berita betul. Rumah Cina anjing garang. Wow, kita pun hilang dah hayat apa yang mana sumum bukmum ke apa, hilang dah. Betul. Itu sifat kita normal. Kan? Hutan Keluang pernah masuk tak? Saya lahir kat Keluang. Kecil-kecil panjat Gunung Lambak tu. Gunung Lambak tu dulu ada satu taman perumahan je kat atas tu. Atas tu, kat Gunung Lambak tu, ni kisah tahun 1986, 85. 1980. Dulu dekat Gunung Lambak tu, waktu petang tu, di situ dia awan dia turun tu dulu tak macam sekarang panas. Kan? Dulu Gunung Lambak tu atas tu berawan je, berkabus je. Jadi waktu petang kan kita nampak ada orang-orang Cina dia buat tai chi. Keluang tu merata dah. Saya lahir kat situ. Jalan Doset tu, Kampung Bentung Dalam tu dulu tak ada jalan sekarang, tembus sekarang tu. Saya ada kebun kat belakang tu. Kampung Sri Lalang, Taman Indah Jaya, Kampung Melayu. Gunung Lambak tu memang keras tu. Gunung Lambak tu memang keras. Memang keras. Dia punya kayu dia keras. Kita cuba hantuk kepala, memang berdarah kepala kita kalau kita hantuk. Memang keras gunung tu. Batu-batu dia pun keras, guys. Kan? Jangan risau sangat tentang keras-keras ni. Okay? Pukul 1 orang tanya, hati kau keras, Roy. Betul. Hati kena keras, Roy. Muka kena confident. Bercakap tu kena tenang. Semua gunung pun keras. Itulah pelajaran saya nak bagi. Semua gunung pun keras. Tuan boleh ajar tak cara nak amal surah At-Taubah 128, 129? Okay, ayat itu kalau nak amalkan, cara mudah, setiap kali lepas solat, bacakan 1 kali. Baca tu bersama niat apa? Tengok tafsir, tengok terjemahan dia. Ya?
Surah Taubah ayat 1829 tu, dalam itu ayat itu yang 129 adalah ayat penyerahan diri kita, ayat tawakal. 128 tu untuk menyedarkan diri kita bahawa kita ni bersifat kehambaan. Allah tu bersifat ketuhanan. Okay? Ada ustaz dalam ni tak? Uluhiyah dengan rububiyah, betul tak? Sifat ketuhanan dengan sifat hamba. Uluhiyah dengan rububiyah. Sifat rububiyah dengan sifat uluhiyah. Betul ke tak betul? Tolong ustaz seorang ke ustazah dalam ni, ke sekolah, siapa sekolah agama dalam ni. Saya bukannya mahir sangat. Betul tak? Betul. Okay, betul. Uluhiyah dengan rububiyah. So ayat tu, dia kalau kita baca terjemahan, hendaklah kita tengok di manakah sifat uluhiyah, di manakah sifat rububiyah. Okay? Lepas tu amal. Barulah benda tu ada kesan. Jangan kamu amalkan, kamu baca ayat tu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Apa tu niat dalam hati, ya Allah bagikanlah aku kebal lah, itulah inilah. Janganlah macam tu. Ya? Jangan, ya Allah bagi aku kebal, ya Allah bagikanlah aku ini. Jangan ambil sifat Tuhan. Okey? Macam mana tuan dapat nama tautan? Bukan saya bagi, itu nama jenama. Saya ada produk, saya ada 27 produk. Boleh tengok dekat TikTok shop saya. Produk yang saya keluarkan sendiri sudah 3 tahun. Macam-macam produk saya keluarkan. Alhamdulillah membantu ramai orang. Sejak daripada social media saya satu lagi, dan saya baru saja berniaga di dalam TikTok. Baru saja. Ya. Itulah nama jenama. Saya lebih kekalkan nama sebab saya nak nama Tuan Hutan ni, nama jenama produk saya tu trending, bukan nama saya. Okey? Beg kuning mana? Tak ada beg kuning. Malam-malam pukul 1 suku ni. Kan? Tuan baju Tuan Hutan tu ada lagi ke? Ada. Ubat resdung tu best guna, beli untuk anak tapi guna juga. Alhamdulillah terbaik. Barang tuan alhamdulillah terbaik. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Tuan masuk tak dekat hutan-hutan negara lain selain Malaysia? Masuk. Indonesia hutan dia, tengok pulau. Indonesia ni dia pulau. Di Indonesia hutan dia tidaklah setebal kita. Yelah mereka punya cuaca pun berbeza dengan kita. Pokok-pokok mereka pun berbeza dengan kita. Tak payah jauh. Anda pergi Pulau Jawa je anda dah nampak berbeza dah. Okey? Kita ada kelebihan kerana kita ni hutan hujan tropika, khatulistiwa. Hutan kita berbeza. Okay? Saya masuk dekat hutan dekat New Zealand dengan Australia, berbeza hutan yang kat bawah ni. Dekat Auckland, dia tak panggil lah jungle, dia panggil forest. Hutan ni ya Allah tuanku, kalau korang masuk, saya cakap terang kan, saya cerita pengalaman kan. Kalau saudara-saudari, adik-adik, abang-abang masuk kat hutan sana, anda rasa macam masuk ke syurga konon-kononnya. Nak tahu kenapa saya cakap macam tu? Anda boleh ambil kain ke apa, lapik dekat dia punya lantai hutan, dia boleh tidur. Kan? Lipan tak ada, tikus tak ada, apa pun tak ada. Aman damai. Aman damai. Nak jumpa semut pun payah. Ada tapi supaya. Aman damai dia, ular sekor pun tak ada. New Zealand tak ada ular. Seluruh negara dia tak ada ular sekor pun tak ada. Jadi saya duduk dekat hutan tu, ya Allah tuanku seronoknya. Aman damai. Tempat dia cantik. Nyamuk pun tak ada guys. Sebab tu saya kata. Iklim negara lain-lain betul. Okay? Saya pernah masuk hutan kat Tredmore Melbourne tu. Pergi kat New Zealand. Tak ada, dia cuaca tak sejuk sangat. Sebab Auckland di atas. Dia taklah sejuk sangat, kan? Dia punya sejuk tu macam sikit-sikit macam Genting Highland je. Kan? Macam nak kata Cameron tu pun lebih kurang je. Tapi dia punya tu memang binatang, ular pun tak ada. Saya buat punyalah nikmat duduk dalam tu. Okay? Kalau askar orang putih masuk hutan Malaysia boleh survive ke tuan? Kalau mereka ada belajar ilmu,
Guys, mereka sudah belajar ilmu hutan sejak 1960-an. Maksud dia mereka sudah kutip ilmu hutan dekat kita ni selama 60 tahun. Agak-agak anda, Mak Saleh tu lebih... Lepas tu mereka balik negara mereka, ilmu yang kita ajar dekat Malaysia ni pada mereka, mereka buat buku. Mereka update lagi buku mereka. Lepas tu saya kata, kalau kita tidak belajar daripada orang-orang lama tentang diri kita dan persekitaran kita sendiri, jangan sampai satu hari nanti anak-anak kita yang berada dalam live ni dan juga yang ada kat luar sana, jangan sampai mereka terpaksa belajar ilmu-ilmu zaman-zaman dahulu. Bukan ilmu hutan je, ilmu tradisi, ilmu apa, mereka terpaksa belajar daripada Mak Saleh. Betul kan New Zealand tak ada ular pakcik? Memang tak ada, Google lah. Tak ada seekor ular pun dekat New Zealand. Sepanjang-panjang North Island kan. Saya duduk New Zealand, saya cadet New Zealand kan. Okay. Saya cadet dekat New Zealand. Pegawai cadet saya dekat sana. Lepas tu, ya saya tahu lah. Tuan mohon bukukan ilmu hutan. Kelemahan saya tak pandai menulis dengan banyak. Anda lebih pandai. Anda ada diploma, anda ada ijazah, anda lebih pandai buat buku, buat paper. Saya nak buat karangan 300 patah perkataan pun rasa macam nak muntah dah. Tapi kalau nak bercakap, nak bagi ilmu secara mulut, cara lisan, oral, saya boleh. Untuk menulis, saya boleh buat point-point system je. Tapi nak tulis buku panjang-panjang, berhelai-helai, bukan saya. Bukan saya saja, ramai je orang-orang tua-tua yang lebih mahir. Ilmu mereka hilang macam tu lah. Mereka tak ada siapa nak tolong bukukan. Okay? Mereka, macam saya, kami bukan belajar tinggi sangat. Berapa lama Tuan Kak NZ? 18 bulan. Waalaikumsalam. Baru Google, dia kata New Zealand free snake country. See? I always tell the truth. Ilmu memancing ada tak tuan? Saya minta maaf sahabat. Saya tak berapa suka memancing. Saya bom ikan, pukat, tahan taut. Tahu tahan taut? Tahan taut. Saya suka lah. Jala tak pandai. Boleh sikit-sikit. Itu saya suka. Kan? Tembak ikan, saya suka lah. Mancing ni saya tak berapa nak sabar nak tunggu sejam dua. Saya tak apa. Saya bukan orang macam tu. Kan? Okay? Tuan, kenapa medik masuk-masuk terus Kapten? Tuan, dulu tuan tentera darat kan? Ya, dulu saya tentera darat. Kadet sana syok tak tuan? Tak syok. Syok. Syok tu memang syok. Tapi kenapa saya jawab tak syok tu? Kerana dia punya tahap lulus dia sangat susah. Tahap lulus dia sangat susah. Nak lulus dia sangat susah. Contoh intake saya 63 orang, berbagai negara. Saya wakil Malaysia lah. Saya Malaysia, saya seorang intake saya. Hujungnya, yang commission, yang maksudnya tamat latihan, hanya 21 orang. Maksudnya apa? 1/3 saja yang berjaya. Yang lain, gagal. Antara anda balik, dihantar balik rumah, atau balik gagal lah, ataupun anda masuk intake depan, gagal intake tu. Itulah susah dia. Dia punya standard tu tinggi sangat. Tinggi. Okay. Tuan nampak macam hutan apa paling mencabar di Malaysia? Kau dah masuk Amazon, okay, banyak sangatlah komen, 30 sahabat. Hutan kat Malaysia ni belah mana paling mencabar? Hutan belakang rumah kita paling mencabar. Percaya tak saya cakap? Sebab hutan yang dekat-dekat kita tu hutan belukar. Hutan belukar paling mencabar. Bila dah duduk tengah-tengah hutan, tak mencabar dah. Okey je, seronok. Masuk tengah dalam, sebab bila anda nak masuk ke kawasan hutan dara, hutan simpan kekal apa semua tu, anda akan dapati dia punya tanah bawah ada isyok je, lapang. Pandangan anda pun jauh je anda boleh nampak. Tapi kalau masuk dekat hutan belukar, sekunder yang belakang rumah kita, tepi-tepi kampung kita tu, ya Allah tuanku, dengan semak samun,
dengan asam, dengan rotan, dengan resam, duri resam, pokok resam berlambak, dengan pokok rotan sana sini. Aduh, rotan enau, rotan manau, rotan zalak, pokok bertam, buluh, macam-macam buluh. Yang tu yang buat anda stres. Kesan-kesan balak. Okay, kesan-kesan tarahan yang ditarah. Tapi tuan lepas ke? Of course lah saya lepas. Kan? Kalau tak lepas macam mana saya nak jadi pegawai? Kalau saya tak lepas, saya akan dihantar balik ke Malaysia dan diberhentikan. Bukan ditendang balik je sampai Malaysia pula diberhentikan. Kalau saya gagal. Tuan pernah menangis tak? Allah. Lelaki macam mana pun, kan? Sekuat mana lelaki pun dia kena mengalir air mata. Cuma dia kena tahu bahawa aliran air mata tu berbaloi atau tak berbaloi. Kan? Lelaki mengalir air mata hanya untuk ibu dan untuk anak perempuan. Selain daripada itu, jangan sekali-sekali anda mengalirkan air mata anda. Mengalir air mata kerana Allah itu cerita lain. Ini saya cakap hablum minan nas, sesama manusia. Ya? Dan lelaki satu lagi, kalau nak mengalir mata pun dibenarkan waktu kena sunat. Waktu kena sunat dibenarkan mengalir air mata. Itu tak payah tunjuk hero lah. Kan? Itu tak payah tunjuk hero lah. Waktu tu anda dibenarkan. Lepas daripada anda kena sunat, jangan mengalir air mata dah. Okey? Betul tak guys? Waktu itu je anda dibenarkan. Waktu tu tak tunjuk hero lah. Hilang semua hero. Kan? Saya tak menangis tu yang terbaca. Apa yang tak best jadi pegawai berpangkat? Okey, jap saya jawab ni. Soalan ni bagus. Saya pin soalan ni. Sebab kejap lagi saya akan cerita. Kat isteri tak boleh. Laki jangan menangis kerana seorang isteri. Jangan. Saya tahulah saya dah kahwin 2 kali. Okey? Sekarang pakai laser. Pakai laser pun dia tetap kena abuse juga bang. Sakit Kenapa saya kata lelaki jangan menangis kerana isteri? Bukan kerana membenci isteri. Kan? Jangan kita menangis depan isteri. Okay? Menangis depan Allah kerana isteri tak apa. Ya, menangis depan Allah kerana isteri tak apa. Jangan menangis depan isteri. Okay? Dia lelaki dia kena. Pernah tengok ke bapak kita menangis depan mak kita? Ayang jangan tinggalkan ayang. Ada ke bapak kita misai melintang? Kan? Misai melintang, muka cekang, berparut sini, kepala botak setengah. Ayah kita? Ada ke menangis depan mak dia? Ada ke atuk kita dengan pakai lebay dia, dengan misai putih dia, kena kopi? Ada ke dia menangis depan nenek kita? Yang kita ni yang dah masuk tahun 2020 ni jadi jantan kebret lah. Kan? Kena marah ke bini sikit, menangis. Jantan tak guna. Kan? Tu saya kata, laki, anda nak menangis, jangan depan bini. Menangis atas jadah kerana bini tak apa. Ya Allah Tuhanku, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada isteriku, Ya Allah. Kasih sayanglah dia berilah kasih sayang pada dia, Ya Allah. Aku kesian melihat isteriku berkorban, Ya Allah. Betul. Okey. Tadi siapa soalan tadi ya? Saya lupa tadi soalan kawan kita tanya tadi. Saya menangis dalam hujan. Betul-betul nangis ada tempat yang tadi. Ya. Pasal pangkat. Okey, pangkat pegawai. Ada soalan dia tanya tadi, sahabat dia tanya, best ke jadi pegawai pangkat tinggi? Okay. Saya dalam tentera 25 tahun. Sebagai pegawai tentera. 25 tahun sebagai pegawai tentera. Ayah saya kan adalah peringkat bawahan yang daripada prebet sampai last kali beliau adalah pegawai waran 1 RSM. Ayah saya 27 tahun dalam tentera. Saya sendiri lahir dalam tentera, dalam kamp, dan saya dibesarkan daripada kecil sampai saya kahwin. Isteri saya pun tentera. Isteri saya kahwin di prebet sampai dia berhenti sarjan.
So hidup kami ni bab tentera, jangan orang tak boleh sembang. Ayah saya tentera 27 tahun, dia pencen, saya pula sambung jadi tentera 25 tahun, isteri saya pun tentera. Okey. So orang kata bab tentera, jangan sembang dengan saya. Okey? Boleh. Kami hidup kehidupan kami begini. Habis. Okey. Balik soalan tadi, adakah apa kelemahan, apa kebaikan jadi okey. Jujur daripada hati saya, menjadi seorang pegawai adalah satu ujian yang besar dan satu kerugian. Adalah satu kerugian. Kerana majoriti saya tengok pegawai-pegawai apabila dia pencen, mereka tidak mempunyai ramai kawan seperti mana LLP. Okay? Peringkat bawahan. Saya tengok depan mata. Baik pegawai-pegawai ayah saya sendiri, ataupun saya sendiri, ataupun kawan-kawan saya sendiri, ataupun senior-senior saya sendiri. Jadi, walaupun bagaimana baik pun, tapi dia ada barrier. Tak payah macam ni, tak payah susah. Anda tengok dekat Persatuan Veteran Angkatan Tentera, sudah. Ataupun Persatuan Bekas Prajurit. Anda akan dapati bahawa golongan peringkat bawahan ni, mereka punya comradeship ni macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay? Tapi pegawai ni, dalam perkhidmatan, ya anda tabik tuan lah, datuk lah, pula semua. Tapi apabila anda bersara, kan? Apabila anda bersara, anda ramai dah saya nampak, bersendirian. Dia ada pula ada kawan 3-4 orang ke apa ke. Tapi, itu sajalah. Okay? Jadi itulah dia. Kalau orang tanya ada tu, dia ada pro and con lah, pro and con. Saya tengok isteri saya berhenti saya suruh dia berhenti. Isteri saya berkhidmat berapa? 15 tahun. Dan saya berkhidmat 25 tahun. Saya pencen. Saya tengok isteri saya ramai kawan. Ramai kawan. Skot dia apa semua tu. Saya pun ada skot dia, tapi berbeza. Kehidupan kami berbeza. Okay? Okay dah. Dapat jawapan tu. So macam tu lah. Itu normal lah. Dalam kehidupan macam tu. Sebab itu, sebaik-baiknya siapa-siapa, anda ada yang bekerja, tak kisahlah kalau anda bekerja, lebih-lebih yang kerja kerajaan, apa-apa jabatan pun. 3 tahun sebelum pencen tu, anda dah kena ubah lah. Tuan nak tanya, tuan dah ada berapa cucu? Saya tak ada cucu lagi, anak saya kecil-kecil lagi. Bini saya pun muda lagi. Bini saya pun baru 30-an. Itulah bini tua yang muda. Itulah satu dia. Bini tua yang muda. Itulah isi saya sekarang. Tuan doakan saya baru positif COVID. Apa? Macam saya semua aja. Tuan pakai skincare apa? Saya tak pakai skincare apa benda pun. Saya tak ada filter-filter. Saya pakai barang-barang yang saya buat sendiri. Saya barang-barang saya buat sendiri. Sabun muka tu lah saya pakai. Benda makan itu lah. Makan minum tu semua saya pakai buat sendiri. Tuan, anak bini tak ada ketak buat live. Habis tu nak buat apa lagi? Bini muda yang tua. Yelah, bini saya sekarang ialah bini. Betul lah. Bini tua yang muda ada. Bini muda yang tua tak ada. LLP tu apa? LLP tu peringkat bawahan. Lain peringkat. Susah tak tuan nak adapt dari life tentera ke awam? Tak susah kerana, saya tak susah kerana 3 tahun sebelum saya bersara 2020. 3 tahun sebelum, 2017, saya sudah start. Banyak, setiap hari. Saya sudah start, memang selalu sangat saya bergabung, berinteraksi, berurusan dengan orang luar. Bukan dalam kerja, luar kerja. Luar kerja. So, lepas tu bila saya bersara, saya okey je. Saya happy, sonok. Ramai orang tu yang jadi kejutan tu bila nak bersara lagi 6 bulan, lagi setahun, baru nak kelang kabut, itulah terlambat dah.
Betul, ayah saya bekas pegawai orang dua pun macam tu. Ya, betul. Minum kopi Alan Semilah. Tuan Gajah Mina tu apa? Manalah saya tahu. Tuan galakkan tak anak muda kita sertai tentera? Untuk menyertai tentera memanglah digalakkan. Untuk tahan dalam tentera itu soalan yang kedua. Sebab saya dapati ketahanan anak-anak muda sekarang ni, minta maaf ya, adik-adik ya, anda tak berapa tahan. Saya tak tahu kenapa, adakah anda manjakan diri anda ataupun anda dimanjakan. Saya tak pasti. Tolong tahan sikit. Tolong keras sikit. Tolong keraskan sikit badan anda, tolong keraskan sikit mental anda dan hati anda. Okay? Itu je pesan saya. Generasi berubah, tapi keperluan tetap sama. Kena faham, generasi memang boleh berubah. Baik daripada zaman Rasulullah, tentera zaman dahulu, zaman Rasulullah, sampai ke tentera tahun 2023, generasi memang berubah. Tapi keperluan sebagai tentera itu tetap sama. Apa keperluan dia? Mudah je keperluan dia. Anda membunuh atau anda dibunuh. Itu je. Okay? Kalau anda tak ada perasaan dan tak ada jiwa dan tak ada ketahanan untuk menjadi seorang pembunuh yang terlatih, anda akan dibunuh. Tutup cerita. Okey? Sebab tentera adalah satu-satunya bidang di dalam tentera. Masalahnya kalau anak-anak muda zaman sekarang ni pegang pisau nak sembelih ayam pun takut, jangan masuk askar lah. Pegang pisau nak sembelih ayam menggeletar, janganlah. Tak usah masuk askar lah. Kan? Bukan suruh sembelih lembu, sembelih ayam. Pegang kepala ayam pun takut. Anak jantan orang lelaki, ada cunga, ada. Ui, takut. Jangan. Kau lempang kau orang. Okey. Bukan suruh sembelih benda lain. Sembelih ayam ya. Tapi saya percaya masih ada lagi anak-anak muda kita yang kental. Masih ada lagi. Saya percaya. Tengok pacat menjerit-jerit, masalah. Okey, boleh? Masuk askar sebab duit, tolong berhenti sekarang. Tolong berhenti sekarang. Nak tak saya cerita satu kisah sebagai pengajaran kepada anak-anak muda? Nak tak malam ni saya bagi satu kisah supaya kisah ni jadi pengajaran pada anak-anak muda bagaimana saya diuji kan dengan niat saya masuk tentera. Boleh? Kalau nak tekan like ni jadi 200,000 baru saya cerita. TikTokers kan kena pandai demand guys. Tekan ni jadi 200,000, so tap screen macam tu. Bukan suruh bayar duit pun macam tu. TikTokers kena pandai demand. 200,000 saya cerita. Tak ada 200,000 saya tak cerita. Nampak? Korang ajar lagi Abang Fitri, korang Pakcik Fitri, korang main TikTok, korang tengok. Kan? Kan? Dah pandai demand dah sekarang. Laju tu. Korang ni bersungguh-sungguh ni. Pandai pancing, mestilah. TikTokers bang. Sekarang, I dah jadi TikTokers lah. Tuan pandai select lah. Mesti guys, TikTokers. Baru suruh tap screen, korang dah mental. Belum suruh buat dia masuk askar lagi. Macam mana cerita korang ni? Kan? Kata anak-anak muda mental kuat. Tap screen je pun. Kan? Aduh, janam. Bukan saya suruh saya pumping tepuk belakang. Nak saya buat demonstrasi ke? Saya pumping tepuk belakang. Berapa kali saya buat demo? Umur saya dah 40, 45, 46. Saya pumping tepuk belakang. Okey. Ui, 200,000 betul. Okeylah. Terima kasih. Kan giliran saya pula memberi. Terima kasih kerana bagi saya like. Giliran saya pula membeli. Okey?
Tunggu. Saya nak bagi treasure box. Treasure box kan goodies. Goodie bag. Koin 500. Sambil saya bercerita ni anda berselawat. Cuba tekan. Dia keluar selawat tak? Okey, bagus. Okey. Saya ringkaskanlah ya. Sebab dah pukul 1 ni. Ini balik pada persoalan yang kita cakap tadi tentang jiwa anak muda dan juga ada orang berniat masuk askar sebab duit lah apa semua. Adik-adik, dulu saya waktu saya masuk tentera, saya ni belajar tak pandai, SPM je, pangkat 2. Okay? Jadi, Alhamdulillah saya dapat polis sebagai pegawai polis dan saya dapat UiTM pun dapat. Waktu tu ITM dapat dan dapat tentera. So dalam tiga pilihan saya dapat tu, hati saya pergi kepada tentera. Kalau tidak sekarang ni saya jadi pegawai polis lah. Jadi saya pergi dengan temuduga sendiri tanpa ada mak ayah saya nak pergi hantar apa semua. Temuduga saya dekat Camp Terendak. Dekat 17 RMD Para. Temuduga 1 minggu kat situ. So tanpa pengetahuan mak ayah saya pergi. Saya pergi sendiri daripada Kedah, Alostar naik bas turun sampai ke dulu stesen bas Melaka dulu tu. Lepas tu ada trak askar tu saya naik pergi dekat camp tu. So temuduga pegawai ni 1 minggu. Saya anak askar kan, bekas ayah saya askar kan. Jadi saya tahulah nak urus diri sendiri. Waktu tu boleh lepas SPM. Jadi temuduga tu ramai orang. Macam-macam orang ada kat situ. 1 minggu dia ada temuduga, dia ada ujian fizikal, ujian IQ, ujian public speaking, ujian macam-macam ujian lah dia buat. Seminggu. So di hujung tu dia ada lembaga bot nombor 2 Bot nombor 2 ke bot nombor 3? Lupa dah. Bot nombor 2 kan. Lembaga pemilihan akhir lah. Untuk melayakkan kita ni dapat masuk ke tak dapat masuk. Masuklah satu kumpulan 10 orang. Bot nombor 2, terima kasih ingatkan saya. Orang dah pencin kan, lupa. Masuk 10 orang. Berdirilah 10 orang pakai tie orang kami ni. Depan ni ada pegawai-pegawai tentera lah. Pangkat kenal lah, lieutenant kenal lah semua ni. Kita ni di depan tu. Ditanya sorang-sorang. Sekian, kenapa kamu nak masuk askar? Seorang ni jawab, saya nak masuk sebab nak sambung belajar. Kerana tentera bagi kelebihan sambung belajar. Sambung belajar maksud dia nak sampai ijazah apa semua. Saya masuk tentera kerana minat tuan. Saya masuk tentera kerana gaji tuan. Dia jujur dia. Kerana gaji tuan. Kerana itulah, kerana ini. Okey, dia beritahu. 10. Sampai dekat saya. Orang tanya, Muhammad Fitri, kenapa kamu nak masuk tentera? Saya cakap terus ya. Saya masuk tentera kerana saya nak mati syahid. Mereka gelakkan saya. Yang duduk atas kursi semua gelakkan saya. Saya cakap saya nak mati syahid. Kau nak mati syahid? Kau nak mati tak? Ya, duduk dah askar. Kat luar boleh mati syahid. Pegawai tu cakap tu. Saya kata, betul masuk syahid? Ya, saya nak mati syahid. Kalau saya tak mati syahid dalam askar, saya akan mati sebagai mungkin penghisap dadah dekat mana-mana. Saya cakap macam tu terus ya. Okay. Alhamdulillah lah temuduga tu saya dapat keputusan diterima masuk sebagai pegawai kadet. Masuk training tu baru temuduga. Jadi saya pun pergi. Okay, alhamdulillah bila dalam tentera tu, bila dah masuk training, sama juga mak ayah saya pun tak hantar. Sebatang kara saya kerja kat kilang. Saya berlakon. Lepas tu saya tumpang berlakon cerita Semutar Hitam tu. Cerita lama Semutar Hitam tu, saya ada berlakon dalam tu. Cari duit. Kan? Lepas tu mengajar silat sikit, dapatlah upah sikit. Lepas tu buat sawah sikit. Lepas tu kerja kilang. So, kumpul-kumpul duit, boleh beli baju sendiri semua ni, persiapan untuk pergi kadet. Ayah saya memang, walaupun ayah saya bekas askar, dia tak bagi saya pergi. Dan lepas tu saya kata tak apa. Dia tak bagi, saya kata saya buktikan. Okay, saya ringkaskan kisah. Saya pergi ke tu, saya lapor diri. Okay, sampai kat sana, dapat allowance RM420.
Allowance cadet. Allowance pegawai cadet RM420. Ini kisah ni tahun 1995. Anda jangan fikir 1995 tu nasi tu berharga murah. Tak, sama je mahal. Okey? Sama je. Cuma taklah semahal sekarang ni. Kalau sekarang ni sepinggan nasi, mungkin nasi lauk ayam anda boleh dapat dalam sekarang RM7. Sekarang lah. Nasi lauk ayam satu sayur RM7, RM8. Okey. Sekarang. Dulu nasi lauk ayam RM4.5, RM5. Lebih kurang je sebenarnya. Tapi gaji allowance RM420. Okey. So itulah dia. So selepas beberapa bulan, saya ringkaskan cerita. Selepas beberapa bulan saya terpilih ke New Zealand. Apabila saya sampai kat New Zealand, saya sampai bulan Januari tahun, itu kali pertama saya naik kapal terbang, itu kali pertama saya keluar negara, dan itu kali pertama, segala-galanya kali pertama. Anda boleh bayang, budak kampung tak tahu apa benda, tiba-tiba terlepas sampai ke New Zealand, sebatang kara. Seorang diri. Sampai dekat sana, saya duduk dekat sana daripada Januari tahun 1996. Saya duduk situ guys. Nak kata Allah uji saya, betul ke aku ni masuk askar ni sebab nak betul-betul berjihad demi agama bangsa negara. Saya tak dapat allowance selama 7,5 ke 8 bulan. Anda boleh bayang tak? Anda duduk dekat negara orang, sebatang kara, duit tak ada, selama 7 bulan, 8 bulan. Sedangkan kadet daripada Vanuatu, Papua Nugini, yang konon-konon negara miskin ni lebih kaya daripada anda, saya lah pegawai kadet yang paling miskin waktu tu. Saya duduk dengan mengharapkan makan ada dekat apa yang ada dekat Dewan Makan askar New Zealand tu, situlah saya makan. Kalau waktu cuti hujung minggu, askar New Zealand semua balik, tentera-tentera, kadet balik, diorang hujung minggu diorang boleh balik rumah. Saya akan duduk dekat situ tanpa makan. Sebatang kara, sunyi sepi camp tu. Kat situlah saya diuji. Betul ke? Pada waktu tu umur saya 17 tahun, 18 tahun. Kenapa tak ada duit? Kerana Malaysia melupakan saya. Sebatang kara. Di negara sejuk, menggigil orang lain sejuk adalah stokin 2 lapis. Saya pakai 1 lapis je. Lapis tu pun lapis yang dibagi isu oleh tentera New Zealand. Okay. Saya punya graf saya daripada setiap bulan kan ada pencapaian kita kan. So graf kita daripada naik, masuk bulan ke-7, bulan ke-6 saya teruk dah. Graf saya turun. Saya ditemuduga oleh jurulatih dekat sana lah, oleh pegawai New Zealand. Menangis? Mana ada nangis Okay. Saya ditemuduga oleh pegawai New Zealand. Saya punya jaga nama Malaysia ni, saya tak sebut pun dekat pegawai kat jurulatih saya bahawa saya tak ada duit. Saya tak sebut seorang pun. What is your problem, Fitri? Major Fitri, what is your problem ni? Nothing sir. Saya tak sebut sepatah pun. Ini saya nak cerita pada anak muda hari ni. Apa yang saya alami. Anda boleh hidup tak? 7 bulan di negara orang dengan cuaca lain, sebatang kara, tak ada duit. Duduk situ kerana agama bangsa negara. Tapi kejadian last kali tu bila graf saya dah turun, saya ditemuduga, hampir dibuang kerana saya punya performance saya dah jatuh kan. Saya hampir dibuang daripada sekolah kadet New Zealand tu. Kan? Saya waktu temuduga waktu itulah saya cakap. Saya bagi tahu, waktu tu meleleh mata saya masih ingat Captain Morrison tu jurulatih tu, saya bagi tahu dia. Meleleh mata saya cakap. Saya meleleh bukan saya sedih duit tak ada. Saya sedih kerana apa? Kerana saya sayang, saya jaga nama Malaysia. Saya tak nak mereka pandang Malaysia ni buruk. Rupa-rupanya, file saya yang saya pergi New Zealand tu, dekat MINDEF, mereka hilangkan entah ke mana. Jadi pada tentera Malaysia, mereka hantar saya kat New Zealand, lepas tu mereka pun tak tahu saya dekat New Zealand ke tak ada. Mereka lupa. Rupa-rupanya.
Apa yang berlaku, itu ini nama pentadbiran. Sebab tu saya kata, korang jadikan saya menteri pertahanan, korang tengok apa jadi. Apa saya buat dekat MINDEF tu. Kan, tak apa. Relax. Okay, apa yang saya buat, waktu tu, saya cakap pada Captain Morrison. Captain Morrison terkejut. Dia terkejut, dia dengar bahawa saya hidup kat situ dengan tak ada duit. Guys, saya berhutang dengan pegawai kadet daripada Brunei. Kita ada pegawai kadet Brunei daripada Brunei. Brunei banyak duit. Kadet paling sana lah Brunei. Kan? Saya siap pinjam berhutang untuk beli susu. Untuk beli roti. Umur baru 18. Saya berhutang dengan mereka. Saya telefon ayah saya ingat lagi. Masuk bulan ketiga, duit tak masuk lagi. Saya telefon daripada ayah saya dengan duit silingnya dulu. Saya telefon ayah saya, lepas tu saya tak boleh sangat, saya pergi dekat pejabat jurulatih, telefon Malaysia, kan? Suruh operator Malaysia sambung ke rumah ayah saya. Saya bercakap dengan ayah saya kata, abah minta tolong bah ni, duit tak ada langsung bah, duit tak masuk lagi. Ayah saya jual tanah sawah. Kenapa tuan tak kontak MINDEF? Saya nak kontak MINDEF, saya kadet. Pegawai kadet nak telefon siapa? Tahu tak saya buat macam mana? Last kali Captain Morrison tu bawa saya ke pejabat komandan, guna telefon komandan, telefon operator New Zealand sambung ke operator Malaysia sambung ke MINDEF sambungkan ke Timbalan Panglima Tentera Darat. Last, elok-elok saya cakap, stop, kebetulan ada Datuk, saya lupa Datuk Ismail apa tak nama dia, General lah, Timbalan Panglima Tentera Darat. Saya kata, Assalamualaikum Datuk, minta maaf, saya pegawai kadet Muhammad Fitri daripada OCS Wairu New Zealand. Saya nak bagi tahu Datuk, sebenarnya saya nak kena buang dah daripada kadet kerana saya cakap direct Tapi waktu tu sedih sangatlah. Sedih kenapa? Bukan sedih kena buang, sedih kerana nama Malaysia akan jatuh dekat New Zealand. Terkejut Timbalan Parlimen Terdarat tu, dia marah satu MINDEF, dia tanya macam mana, baru dia dapat special flight datang daripada Timbalan Parlimen Datuk Aziz Zainal ke? Saya lupa lah. Cuba tengok tahun 1996 siapa Timbalan Parlimen Terdarat. Okay? Dia terbang. Okay? Dia terbang, dia tanya saya. Dia sampai New Zealand tu. Itu cerita dia. Dia sampai New Zealand. Waktu tu bawa kelang kabut, MINDEF masukkan duit. Tapi masukkan duit pun dah buat apa? Graf saya dah turun. Graf performance saya dah turun. Kan? Apa yang saya boleh buat? Dapat duit bayar hutang. Jadi kalau kepada adik-adik tadi yang berniat masuk askar kerana duit tu, kalau anda tak ada mental, saya budak waktu tu, umur saya 18. Habis ayah tuan jadi tak jual tanah, jual tanah sawah. Okay? Tapi tuan luluskan New Zealand, memang lulus, alhamdulillah. Kenapa graf turun? Mau tak turun? Berapa lama kita boleh tahan? Setakat sebulan 2, mungkinlah. Kena 7 bulan tanpa gaji, anda boleh hidup. Di tempat orang dengan cuaca berlainan. Dan pegawai MINDEF kat MINDEF kena tindakan tak? Mana ada tindakan? Tak ada tindakan ada orang. Okey. Ayah tuan jual tanah semata bagi duit untuk belanja. Semata-mata bagi duit untuk belanja saya beli barang, beli tu. Bukan mewah tu. Ujung minggu je saya ingat. Waktu ujung minggu dulu. Ujung minggu dia orang semua balik ke rumah masing-masing. Saya duduk sorang-sorang dekat camp tu. Kadet Brunei, okey, dah ada 3 orang waktu tu. Kadet Brunei, dia beli kereta sport. Dia orang kaya. Dia allowance dia 5,000. Tengok beza Kadet Malaysia, pegawai kadet daripada Malaysia, tukar pada duit sana adalah $200 sebulan, allowance. Malaysia bayar $200. Kadet Vanuatu, Tonga, Fiji, Papua Nugini, ni negara kecil je, negara cowboy je, $800, $1,000. Punyalah teruk askar kita ni. Negara paling miskin, kononnya kita moden, negara paling miskin bagi allowance negara kita. 420 bagi dengan RM2.03.
Malu tak? Mana tak muka? Dah lah paling rendah. Tak masuk pula tu duit. Kadet daripada Brunei, tak cakap dah Brunei. Dia pegawai kadet. Dia pergi New Zealand. Dia punya allowance nak tahu berapa? 10,000 sebulan. Beza tak dengan saya 200? Lepas tu saya kata, Amai jadikan saya ni menteri pertahanan, kau nak tengok apa jadi dekat askar ni. Okay. So benda ni macam tu. So bila saya balik pada New Zealand, apa yang saya buat adalah saya buat laporan. Saya tak masuk politik pun. Saya buat laporan, kan bila balik pada New Zealand buat laporan. Hasil daripada laporan saya itulah membuatkan tidak ada salah satu sebab kenapa tidak kita tak hantar lagi orang ke New Zealand, kadet ke New Zealand. Intake 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 baru dihantar semula. 6 tahun ke 7 tahun. Tidak ada tu. Kerana pentadbiran kita yang tak betul. Okay? 7 tahun lebih nak selesaikan masalah tu. Tapi orang yang kena teruknya saya, kena hadap benda tu dulu. Okay. Pengalaman. Benda dah lepas, saya senyum je. Nak kata teruk tu, teruk tu. Okay. Lepas tu saya pesan pada anak-anak muda, anda kena tahan. Anda kena betul-betul tahan. Bila saya sebut tahan tu tak main-main tahan. Tahan. Kalau anda pegang sesuatu prinsip tu, pegang. Jangan goyang dah. Jangan goyang dah. Jangan goyang dah. Tuan seorang je, saya belum jadi askar Melayu, saya masih kadet ni. Tuan batch pertama, bukan batch pertama saya. Dah ada beberapa batch je sebelum tu. Tapi kena dekat saya, pak, pentadbiran kokak. Saya bukan intake pertama. Sebelum tu ada berapa intake lagi. Senior-senior berapa ramai dah. Okay. Tu saya kongsi. Saya tahu ada orang screenshot ni. Rekod lah. Jadi anda tahu macam mana pentadbiran ni. Tuan macam mana tuan boleh lulus graf tuan masa tu? Pulun balik Pulun balik. Bayangkan bila graf dah turun, nak pulun balik tu macam mana? Lagi teruk. Betul. Alhamdulillah lulus. Macam saya bagi tahu 63 orang intake saya, 21 orang saja yang tamat latihan yang lulus. Maksud dia 1/3. Dah lah saya mental saya kena teruk tu. Kalau saya tak tahan, saya termasuk dalam senarai yang kena buang tu. Okay. Niat pegang. Niat kena pegang. Pegang niat betul. Kalau anda ni, sebab tu saya kata berhati-hati. Anda nak masuk askar ke, anda nak masuk polis ke, anda nak masuk apa sekalipun, pegang niat. Hari pertama kamu melangkah, aku niat ini, betulkan niat. Niat tu kena betul. Betul niat tu pegang. Apa nak jadi, jadilah. Kalau anak-anak muda boleh buat macam tu, insyaAllah anda akan berjaya. Kalau anda tak boleh buat macam tu, anda goyang, habis. Okay? Kalau hari ini kamu langkah je masuk ke dalam satu cabang tu, atau tu, pegang niat. Niat apa yang anda pegang? Kalau anda berniat, aku masuk ni sebab duit, anda akan dapat duit. Duit je lah anda dapat, benda lain anda tak akan dapat. Percaya je kat saya. Aku masuk askar, contoh aku masuk askar sebab nak sambung belajar. Anda akan dapat itu je lah, benda lain anda tak akan dapat. Anda takkan dapat. Demi Allah saya bagi tahu anda takkan dapat. Okay? Anda masuk askar, aku masuk ini sebab aku nak jadi general. Anda pulun lah, anda akan gila pangkat ni, pangkat sampai anda pergi. Kena betul-betul. Tuan 16 RMD sama dengan Tuan Rosdi Arifin Munir, itu senior saya, dia orang yang ragging saya. Kan? Tuan Rosdi, Tuan Arifin, Tuan Munir, dia orang yang ragging saya dulu. Kan? Saya lapor kat dia orang lah. Yang kisah saya kena ragging tu, ada orang lah mukanya. Kan? Baik tu, abang-abang saya tu, sayang kat dia orang tu. Tuan macam mana tuan dihantar ke sana lepas rekrut? Bukan. Saya pergi kadet dulu kat sini. Habis kadet kat sini beberapa bulan, kemudian atas performance saya kat sini, dihantar ke sana. Itu dia. Beza dulu dengan sekarang, tak ada viral kes-kes macam ni. Memang. Kalau dulu ada viral, niat sebenar apa tuan? Itu anda kena belajar sendiri.
Saya tak akan bagi tahu niat apa yang betul. Anda kena belajar sendiri. Okay? Tuan, memang dulu-dulu pandai English ke? Tak. Saya bahasa Inggeris teruk, guys. Kan? Tapi belajar. Tuan Ashraf junior tuan ke? Ashraf tu junior. Ashraf, Isnin Kawi, Wazam Merino. Junior saya lah. Lepas masuk maktab tentera baru KNZ. Orang dulu susah duit. Tuan, duit pun tak ada. Macam itulah. Amalan apa yang tuan buat masa tu? Tak ada apa. Buat jual tanah tu. Dah saya cerita ringkas-ringkas. Jomlah guys, pukul 2 dah. Okey, tepat pukul 2. Terima kasih berada dalam live saya malam ini. Semoga bermanfaat. Doakanlah yang baik-baik kepada diri saya dan keluarga saya. Apa-apa yang saya berikan dalam live, yang mana baik saya halalkan sepanjang dunia dan akhirat. Saya halalkan. Saya halal dunia akhirat. Kan? Dan kemana tak baik datang daripada kelemahan kita semua. Dan saya berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, yang mana sahabat-sahabat yang berada dalam live ku ini tidak dapat bertemu dan berkenalan dengan aku dalam dunia ini secara berdepan, jadikanlah kami sebagai jiran-jiran di dalam syurga. Ya, sahabat-sahabat, kita mungkin tak dapat berkenalan secara betul, kan kita dapat kenal secara live ni je. Saya doakan supaya kita boleh jadi jiran-jiran dekat syurga nantilah, insyaAllah. Kalau siapa-siapa yang masuk syurga awal tu, tak sudi-sudilah tarik kami, kan, sudi-sudilah bagi syafaat sebagai kawan kepada kami. Okay, saya minta maaf kalau ada terlebih kurang. Saya hanya orang biasa saja. Kan kita sebarkan kebaikan, kita dakwahlah dengan cara kita. Kan setiap seorang ada cara dakwah kita sendiri. Buatlah. Biasakan benda baik, niat yang baik, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Allahumma salli ala Muhammad.